yang ketiga, kita terus sentuh topik yang kita sentuh tadi tuan-tuan, berkenaan dengan suapan. Apa itu suapan sebenarnya? Saya nak kena share dulu suapan. Tadi saya menyentuh tentang okay. Saya menyentuh tentang siapa? Menyentuh tentang kes ini. Tarik balik 29 tuduhan rasuah atas fakta yang sah, dia kata. Kenapa dia kata fakta yang sah? Menurut keterangan, tertuduh berjaya membuktikan beliau telah membayar balik wang yang didakwa sebagai rasuah sebelum siasatan dimulakan. Lantas saya membawa hujah apa itu rasuah. Saya kata apa itu rasuah? Saya sharekan tentang apa itu rasuah. Okey. Supaya kita faham. Rasuah ini kadang-kadang tuan-tuan, dia bukannya kita bagi duit tu saja. Dia bukan masalah duit. Dia bukan transaksi duit. Kalau kita tengok apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liability lain, sama ada keseluruhan atau sebahagian daripadanya. Dia macam ni isu dia apa? Dia biasanya dalam rasuah kita tanya, kalau dia bukan director Felda, yang mana company itu ada kepentingan kepada projek yang mana dia luluskan, adakah company itu akan bayar 23,000 itu sebagai wang pendahuluan? Itu soalan dia. Kalau dia bukan pengurusi Felda, itu soalan kita yang nak tanya. Biasa dalam SPRM, pegawai SPR akan tanya soalan ni. Kalau bukan kerana engkau ada jawatan ini, adakah company ini akan tetap bayar wang pendahuluan tersebut? Kalau jawapannya tidak, maka itulah rasuah. Walaupun kau bayar balik. Kerana kedudukan itu, transaksi itu memberi kemudahan kepada engkau. Walaupun dia kata, tapi saya bayar balik duit tersebut. Tak. Kau menggunakan kemudahan engkau sebagai pegawai itu untuk membuat dia bayar dahulu. Maksudnya, dia bukan duit, tetapi convenience. Convenient. Rasa pendahuluan itu adalah satu convenient. Kalau kau bukan ahli Felda, kau bukan ahli pengarah Felda, adakah transaksi itu akan tetap dibenarkan? Jawapannya tidak. Kalau tidak, itulah rasuah. Contohlah, katalah saya pengarah Felda. Saya ada adik saya. Adik saya ni ada syarikat. Tapi syarikat dia tak ada pun ambil projek dengan saya. Tak ada ambil projek langsung dengan saya. Tu saya cakap dengan adik saya, Is, nama adik saya Is juga. Is, kau tolong bayar aku punya duit pendahuluan kereta jap. Berapa? 30,000. Nanti aku bayar balik. Dia pun bayar. Saya pun bayar dia balik. Tiba-tiba saya kena tangkap. Kau kalah. Syarikat yang dimiliki oleh adik engkau telah membayar duit pendahuluan kereta engkau sebagai pengarah Felda. Maka rasuah. Saya boleh katakan, pertama, dia tak ada kaitan dengan projek saya. Saya tak ada projek yang saya luluskan yang dia punya. Kedua, saya bayar balik atas kapasiti itu. Maksudnya saya bayar balik. Ketiga, dia adik saya. Saya abang dia. Tak ada jadi pengarah Felda pun dia akan bayar sebab dia adik saya. Dalam kes ini tuan-tuan, adik, abang, apa cerita? Dia bila dia bayar, dalam kapasiti dia ada kuasa. Ada kuasa ni, dia bayar balik ke, tak bayar balik ke, itu adalah rasuah. Kat mana kita tak faham benda ni tuan-tuan? Saya faham. Saya rasa pegawai SPRM tu pun faham. Tapi tuan-tuan ingat tak audio Najib dahulu dengan pegawai SPRM? Ingat tak? Audio Najib. Kalau tuan-tuan masih ingat audio Najib dengan Rosmah. Audio Najib dengan Rosmah. So maksudnya sesuatu telah berlaku. Sesuatu telah berlaku. Sesuatu telah berlaku yang menyebabkan kita rasa macam perlu ada satu siasatan dijalankan. Sesuatu sedang berlaku menyebabkan kenapa benda ini sampai terdedah sebegini, sampai dia boleh jatuh sebegini. Ketua Pesuruhjaya. Ni saya tunjuk video supaya tuan-tuan ingat balik video ni. Jangan kata alamak, takkanlah benda ni tak berlaku. Tak, saya kata benda ni boleh berlaku. Dia sebagai Perdana Menteri, dia ada hak dan kuasa untuk nak menentukan sesuatu. Dia sebagai Perdana Menteri, dia ada hak dan kuasa untuk menentukan sesuatu. Buktinya adalah video ini. Sri Rosmah and Najib, please listen very carefully. Because this is Can I advise you? Can I advise you something? Yeah, okay. Anything? No. You please don't listen to me. You know why? They tell you to slow down on confession. Palsukan bukti. Kita dengar audio tu kan. Kita ingat audio tu, pergi cari dekat YouTube saya kot. Saya tak ingat lah kat mana. Najib suruh pengarah SPRM tu, ketua pengarah SPRM, supaya buang kes.
Tuan-tuan, saya tanya satu soalan je dengan pegawai SPRM. Cuba fikir pegawai SPRM, mungkin pegawai SPRM tak nampak benda ni lah. Kalau sekiranya dia bukan pengarah Felda, adakah company itu akan bagi pinjaman 20-30 ribu tu untuk pendahuluan kereta dia? Itu soalan saya. Tak kisahlah dia bayar balik tak balik, itu irrelevant. The fact dia dapat convenient, dia dapat satu kemudahan, satu transaksi yang menyebabkan perlepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liability lain, sama ada keseluruhan atau sebahagian daripadanya, maka itu adalah suapan. Kat mana yang tak jelas? Kat mana yang kita tak jelas? Dan ini yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Kita tengok kes sekarang ini semua nak minta tuntutan bebas ni. Kita tengok Abang Aziz Rahim tuntut pembebasan daripada rasuah. Abdul Latif Abdul Rahman menuntut pembebasan penuh. Kes pertuduhan di mahkamah kerana bersubah dengan adiknya yang juga merupakan bekas pengurusi tabung haji untuk menerima rasuah. Pada Februari lalu, Mahkamah Session memutuskan Abdul Latif dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan tersebut dengan menjadikan saksi pendakwa itu. Pihak pendakwa telah memohon di NNA supaya Latif dapat memberi keterangan dalam pembicaraan rasuah dan pengumpulan wang haram. Bagaimanapun, Peguam Latif dilaporkan berkata telah minta mahkamah untuk melepas dan membebaskan anak guamnya daripada kedua-dua tuduhan itu. Ini adalah bertentangan dengan permohonan pihak terdakwa untuk DNA dalam kes tersebut. Namun, pembicaraan rasuah dan pengumpulan wang haram ditangguh sementara menunggu rayuan ahli parlimen baling itu di rayuan. Dia macam ni, tuan-tuan. Abang dia ni, Abdul Latif ni dijadikan saksi pendakwa. So dia buat plea bargain. Plea bargain yang kata engkau rat out your brother, kau buat jadi saksi kami, kau bagi pertuduhan kepada kau, mengaku yang adik kau ni buat kesalahan sekian-sekian, kami bagi kau DNA, discharge not amounting to acquittal. Maksud dia dilepas tanpa dibebaskan. Itu maksud dia. Maksudnya kalau ada pertuduhan baru, dia boleh dituduh balik. Tetapi di dalam kes ini dia nak minta supaya supaya kes dia dilepas dan dibebaskan dalam pertuduhan tersebut kerana dia bersetuju nak bagi kerjasama dengan pihak pendakwa raya. Now, isu dia, tuan-tuan, dia bukan isu permasalahan ini kita dapat tengok bagaimana sekarang. Lepas ini kita akan tengok kes Aziz Rahim ni. Sebagaimana kita tengok pendakwa tarik balik kes Ehsanuddin, bebas 29 pertuduhan. Kita tengok dekat sini. Dan juga yang berlaku, saya nak tunjuk kes Zahid Hamidi. Zahid sepatutnya diberi imuniti, bukannya didakwa, kata peguam beliau. Mahkamah Tinggi diberitahu Zahid sepatutnya diberi imuniti daripada didakwa kerana semua maklumat mengenai transaksi berkaitan Yayasan Akal Budi yang dikendalikan keluarganya telah didedahkan oleh bekas timbalan Perdana Menteri itu. Peguamnya berkata tertuduh menuntut imuniti mengikut Seksyen 37 Akta Suruhanjaya. Tertuduh telah membuat dua pernyataan berdasarkan Seksyen Akta SPRM. Dengan kedua-dua pernyataan ini, tertuduh mendedahkan maklumat dan oleh itu boleh dilindungi dengan imuniti daripada pendakwaan. So, dia nak guna argument immunity lah dalam kes ini. So, sebenarnya dengan arti kata lain, lepas ni tak lama lagi dapatlah immunity tersebut. Bila dah dapat immunity tersebut, senanglah nak dibebaskan. Jadi alasan dia, macam saya kata kes tadi lah, 29 kes suapan. Takkan pegawai SPRM tu tak boleh nak tahu benda tu? Soalan ni simple aja. Kalau dia bukan pengarah Felda, dapat tak dia kemudahan untuk pinjaman wang tersebut daripada company tersebut? Dapat tak? Dan kalau dia ada wang nak bayar company itu, kenapa in the first place dia nak minta company itu bayarkan? Itu isu yang nak kena kita lihat sekarang ini. Kita dah mulai, sebagai rakyat, kita dah boleh persoalkan ketulusan. Even SPRM sendiri, saya dah boleh persoalkan keputusan dan ketulusan mereka. Soalan saya mudah je. Kalau ini berlaku, kenapa sekarang baru didedahkan? Kenapa masa awal-awal dulu tak didedahkan? Kenapa nak kena teruskan dengan kes ini kalau benda tu dah ada awal dulu? Kenapa tak tahu daripada awal dahulu? Mustahil transaksi tersebut tidak diketahui. Mustahil. Jadi membawa saya kepada satu pertuduhan, satu klaim yang sangat besar. Kita akan menyaksikan pembebasan besar-besaran mereka yang telah didakwa. Hari ini Zahid telah mendakwa beliau telah dianiaya. Tuan-tuan. 47 pertuduhan. Itu satu penganiayaan terhadap beliau. Bila orang tu dituduh mengedar dadah dan dihukum gantung, kita kata itu penganiayaan ke?
Dan kau mengedar dadah, apa yang anayanya? Kalau kau buat kesalahan, kau buat jenayah, apa yang anaya? Kalau tak nak anaya, jangan buat jenayah. Jangan buat kesalahan. Itu je. Itu je yang kita kena tahu dan kita kena sedar dalam keadaan sekarang ni.